Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khairul Ikhwan bin Bahrom, nombor matrik D20313131. Pada hari ini, saya dan juga kumpulan saya akan membincangkan tajuk Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Kumpulan saya terdiri daripada 10 orang ahli, iaitu saya sendiri Khairul Ikhwan, Muhammad Afif, Ashraf Wajdi, Ahmad Muaz, Farhan Aikmal, Muhammad Ikhwan, Muhammad Irfan Hadzik, Muhammad Nur Hakim, Anas Aizat dan juga Nazrul. Pengenalan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i merupakan pengasas mazhab Syafi'i yang menjadi rujukan utama dalam bidang fiqh. Ketokohan beliau juga diakui oleh ribuan ulama, sama ada sezaman atau selepasnya. Beliau juga ada mengarang kitab yang dikenali sebagai Kitab Al-Um yang jumlahnya mencapai 20 jilid. Kemudian Al-Jami', Al-Jami', Al-Muzanni, Al-Kabir dan lain-lain. Imam Syafi'i mempunyai ketajaman akal dan kecerdikan yang luar biasa. Beliau telah menghafaz Al-Quran seawal umur 9 tahun lagi. Beliau merupakan seorang yang sangat mencintai ilmu. Slide seterusnya akan dibincangkan oleh saudara Nazrul. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazrul bin Ahmad Nazim, nombor matrik D20312774. Saya akan menerangkan serba sedikit mengenai biodata Imam Asy-Syafi'i. Nama sebenar beliau ialah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Uthman bin Syafi'i bin Al-Sa'ib bin Ubaid bin Abdu Yazid bin Hashim bin Al-Muttalib bin Abdul Manaf. Nama beliau lebih dikenali sebagai Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i ini merupakan imam yang ketiga mengikut susunan tarikh kelahiran bagi imam mazhab yang lain. Imam Syafi'i juga dilahirkan di Bandar Gaza, Palestin pada tahun 150 Hijrah, dan tarikh ini merupakan yang termasyhur di kalangan ahli sejarah. Antara guru yang sering diketahui umum guru Imam Asy-Syafi'i ialah Imam Malik. Imam Asy-Syafi'i belajar dengan Imam Malik Kitab Al-Muwatta'. Kitab Imam Malik iaitu Kitab Al-Muwatta', sehinggalah Imam Malik meninggal dunia. Antara guru pertama Imam Asy-Syafi'i ialah Muslim bin Khalid bin Zinji, dan lain-lainnya adalah imam-imam Mekah. Ketika umur beliau 13 tahun, Imam Asy-Syafi'i ini mengembara ke Madinah. Di Madinah beliau belajar dengan Imam Malik sehinggalah Imam Malik meninggal dunia. Selain itu, Imam Asy-Syafi'i juga pernah berguru dengan seorang ulama wanita yang bernama Sayyidah Nafisah binti Hasan bin Zaid bin Al-Hasan bin Ali. Beliau ini merupakan sealim-alim ulama di Mesir pada zaman itu, sehingga mengalahkan ulama lelaki. Mengapakah Imam Asy-Syafi'i amat mengagumi beliau? Kerana Sayyidinah Nafisah ini seorang yang alim dan juga merupakan keturunan anak cucu Rasulullah SAW. Untuk pengetahuan semua, beliau Imam Asy-Syafi'i ini belajar dengan gurunya, guru wanita ini dari belakang tabir, bukanlah secara mendepani muka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ashraf Wajdi bin Azhar. Saya akan menerangkan tentang faktor perkembangan mazhab Syafi'i di rantau Asia Tenggara, merangkumi aspek dakwah, perdagangan dan juga pusat pengajian. Faktor pertama adalah dakwah. Islam tersebar di rantau Asia Tenggara berhasil daripada dakwah
Islam yang datang daripada semenanjung Tanah Arab, yang kebanyakannya daripada mereka adalah bermazhab Syafi'i. Hal ini menyebabkan penyebaran Islam secara tidak langsung turut menyebarkan aliran mazhab Syafi'i di rantau Asia Tenggara. Selain itu, kebanyakan ilmu yang disampaikan di surau, masjid dan istana menggunakan fiqh kitab aliran mazhab Syafi'i. Lantas, mazhab ini berkembang dengan cepat dan diterima oleh semua umat di Asia Tenggara. Faktor lain adalah perdagangan. Hubungan perdagangan di antara Asia Tenggara dengan negeri-negeri Arab terjalin sebelum kelahiran Islam lagi, iaitu sebelum kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah ramai pedagang yang memeluk Islam, mereka terus menjalankan perniagaan seperti biasa. Di samping itu, menyebarkan ajaran Islam di seluruh pelosok dunia yang mereka jelajahi dan juga berdagang. Dari sudut pengajian pula, banyak pusat pengajian dan pembinaan pusat pengajian seperti pondok pesantren dan madrasah telah mengamalkan sistem mazhab Syafi'i. Hal ini membuatkan mazhab Syafi'i tersebar dengan lebih cepat. Penuntut ilmu di pondok tersebut berkhidmat dalam masyarakat dalam meneruskan ajaran Islam berasaskan mazhab Syafi'i. Dalam masa yang sama, pusat pengajian tersebut diasaskan oleh ulama yang bermazhab Syafi'i. Dan secara tidak langsung dengan cara ini, ia akan mengukuhkan lagi aliran mazhab Asy-Syafi'i dalam masyarakat di rantau ini, iaitu Asia Tenggara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfan Haziq bin Abdul Rahman. Sekarang ni saya ingin membentangkan tentang mutiara kata Imam Syafi'i. Mari kita sama-sama tengok slide. Imam Syafi'i juga terkenal dalam ilmu sastra bahasa Arab dan ilmu-ilmu yang lain. Antara mutiara kata atau nasihat dari Imam Syafi'i ialah: yang pertama, belajarlah ilmu fiqh sebelum kamu menjadi ketua, dan apabila kamu menjadi ketua, maka tidak ada jalan lagi untuk belajar. Yang kedua, sesiapa yang hendak kepada dunia, maka hendaklah ia mencari ilmu, dan sesiapa berkehendak kepada akhirat, juga hendaklah ia mencari ilmu. Yang ketiga, perhiasan ulama' ialah petunjuk, manakala pakaian pula baik akhlaknya, sementara kecantikan mereka ialah berjiwa mulia. Yang keempat, sesiapa mendengar dengan telinga, ia seorang pencerita, dan sesiapa mendengar dengan hatinya, ia adalah orang yang sedar, dan sesiapa yang memberi nasihat dengan perbuatan, ia adalah seorang penunjuk. Yang kelima, sesiapa yang benar dalam persaudaraan dengan sahabatnya akan ditutup kekurangan dan diampun kehinaannya. Yang keenam, sesiapa yang menuntut ilmu, hendaklah ia mendalaminya. Tanpa keikhlasan, ilmu itu akan hilang. Yang ketujuh, kemiskinan ulama' ialah kemiskinan ikhtiar, manakala kemiskinan orang jahil ialah kemiskinan kesusahan. Yang ke-8, sesiapa yang mulia tanpa ketakwaan, maka ia bukanlah orang yang mulia. Yang ke-9, sesiapa yang tamak haloba kepada dunia ini, dia akan menjadi hamba kepada ahli dunia. Yang ke-10, iaitu yang terakhir, politik memimpin manusia lebih sukar dari politik untuk memimpin binatang. Oleh kerana dalam slide ada hanya 4 sahaja, jadi saya tambah sedikit beberapa kalam Imam Syafi'i. Itu saja. Saya tambah dalam lagi 6 mutiara kata Imam Syafi'i daripada sumber yang lain. Okay, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ikhwan bin Nasib. Okey, di sini saya akan membentangkan serba sedikit sahaja tentang pengenalan Imam Ahmad bin Hanbal. Okey, Imam Ahmad bin Hanbal ni ialah pengasas mazhab Hanbali, seperti kita tahu. Dan yang pertama sekali, Imam Ahmad bin Hanbal ni merupakan sarjana Muslim dan ahli teologi. Seterusnya, salah seorang guru Imam Ahmad ialah Imam Asy-Syafi'i.
beliau terjumpa Imam Asy-Syafi'i secara kebetulan semasa menunaikan ibadah haji. Semasa itu, Imam Asy-Syafi'i mengajar di Masjidil Haram. Dan pada masa itu, Imam Abu Zur'ah, yakni seorang ahli hadis yang tersohor juga, pernah berkata bahawa Imam Ahmad bin Hanbal ni telah menghafaz lebih daripada 1 juta buah hadis. Okay, seterusnya, setiap ijtihad atau pandangan 4 imam besar ini mengeluarkan pendapat sentiasa menyeru kepada murid-murid dengan melarang taklid, baik taklid ke atas sesiapa sahaja. Dan yang akhir sekali ialah iaitu 4 imam ijtihad yang terkenal serta berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah datang bagi menyelesaikan permasalahan masyarakat. Seperti kita tahu, 4 imam ijtihad yang terkenal ni terdiri daripada 4 imam lah, iaitu yang pertama Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal sendiri. Okey, sekian itu sahajalah serba sedikit pengenalan yang dapat saya huraikan. Okey, sekian, terima kasih. Dan saya akan teruskan kepada slide seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afif bin Salihuddin, nombor metrik D20313089. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang biodata Imam Ahmad. Yang pertama, nama sebenar Imam Ahmad adalah Imam Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asa Al-Syaibani. Beliau diberi gelaran Al-Mururi, Al-Baghdadi dan Imam Hanbal. Akan tetapi, beliau lebih dikenali dengan nama datuknya, iaitu Hanbal, kerana datuknya merupakan seorang gubernur yang sangat masyhur di Khurasan. Imam Ahmad telah dilahirkan di Baghdad pada bulan Rabiul Awal, iaitu pada 20 Rabiul Awal tahun 164 Hijrah 780 Masihi. Imam Ahmad adalah satu keturunan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada sebelah neneknya yang bernama Nazar bin Ma'ad bin Adnan. Beliau merupakan seorang ahli sunnah yang terbesar, saleh dan zuhud. Beliau juga merupakan pengasas kepada mazhab Hambali yang merupakan salah satu daripada 4 mazhab tersebut. Imam Ahmad Hanbal merupakan seorang yang miskin dan beliau terpaksa mengambil upah, menjual kain dan membawa barang-barang di jalanan bagi menyara kehidupannya. Di samping itu, beliau telah berpindah ke Iraq dan menuntut ilmu dengan meluas di Baghdad dan mengembara untuk menuntut ilmu selepas kematian bapanya. Bapa beliau meninggal dunia ketika berusia 30 tahun, manakala Imam Ahmad Hanbal meninggal dunia pada tahun 241 Hijrah bersamaan dengan tahun 855 Masihi ketika beliau berusia 77 tahun. Setelah bapa beliau meninggal, beliau telah dipelihara oleh ibu beliau yang bernama Safiyah binti Maimunah binti Abdul Malik binti Sawadah bin Hindun Al-Syaibani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anas Aizat Haikal bin Anwar. Nombor matriks D153078660. Jadi insyaAllah saya akan membentangkan serba sedikit tentang ketokohan Imam Ahmad bin Hanbal dalam bidang hadis. Baik. Bismillah. Imam Ahmad bin Hanbal merupakan seorang tokoh ulama yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kecerdasan akal dan kekuatan ingatan yang sangat dhabit. Dalam kata lainnya, mempunyai kekuatan ingatan yang sangat kuat. Beliau ni juga merupakan seorang yang sangat gigih dalam menyelidiki sumber dan juga hadis. Nak diceritakan betapa hebatnya Imam Ahmad, beliau sanggup keluar mengembara untuk beberapa bulan hanya untuk mengkaji 1 ataupun 2 hadis sahaja.
Dan antara negara yang beliau telah lawati adalah Kufah, Basrah, Yaman, Mekah dan juga Madinah. Beliau telah bertemu dengan tokoh ulama yang terkenal, iaitu Ibrahim bin Aqil di Yaman pada kali pertama, semata-mata untuk mendengar kebenaran hadis yang dikaji. Dan kemudian beliau menadah ilmu bersama Ibrahim bin Aqil hanya untuk 2 hadis sahaja. Kemudian pula, beliau mendengar pula hadis yang lain daripada perawi yang lain. Jadi antara guru beliau yang lain adalah Abu Yusuf. Nak menceritakan tentang Imam Ahmad ni juga, beliau sangat memberi tumpuan dalam pengajian hadis dan beliau juga suka mencatat segala ilmu berkenaan dengan hadis yang disampaikan oleh gurunya. Dan daripada situlah beliau meneruskan langkahnya dalam menuntut ilmu selama 4 tahun dengan ulama hadis yang sangat terkenal, iaitu Hashim bin Bashir. Jadi perjalanan beliau dalam menawan ilmu hadis tak berhenti di situ sahaja. Malah beliau juga mencorakkan langkah dengan menadah ilmu dengan menjelajah ke Hijaz, Damsyik dan juga Jazirah, semata-mata untuk mengikuti kuliah yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i pada tahun 198 Hijrah. Dan kemudian beliau bertemu kembali dengan Imam Asy-Syafi'i di Baghdad. Nak diceritakan di sini, Imam Asy-Syafi'i yang tinggi ilmunya juga sampai rujuk dengan Imam Ahmad bin Hanbal untuk mengetahui bahawasanya sahih ataupun tidak hadis yang tertentu. Betapa besar ilmu dan hebatnya Imam Ahmad bin Hanbal dalam ilmu Allah. Imam Ahmad ni punya terkenal dengan ketokohan ilmu hadis pun sampai dikenali oleh ulama terkenal yang lain, yang Imam Ahmad sendiri pernah belajar bersamanya dulu. Tapi Imam Ahmad masih lagi menjaga adab sebagai murid kepada Imam Asy-Syafi'i dengan cara yang macam mana? Dengan cara menghormati kebijaksanaan dalam aspek pemahaman dan juga cara Imam Asy-Syafi'i dalam menggunakan qiyas dalam ilmunya. Kerana Imam Ahmad ni merupakan murid Imam Asy-Syafi'i dalam bidang fiqh. Bukan sahaja dalam bidang usuluddin, bukan sahaja dalam bidang akidah dan sebagainya, tapi termasuk dalam bidang fiqh. Beliau pun sehingga kan mampu menghuraikan sendiri kenyataan dan selok-belok berdasarkan hadis yang disampaikan. Makna kata menghuraikan sendiri kenyataan, dia boleh berijtihad dalam sesuatu hukum. Dan juga akhir sekali, Imam Ahmad bin Hanbali telah tergolong dalam kalangan ahli fiqh dan usuluddin yang sangat terkenal. Sehingga kan gurunya sendiri, iaitu antaranya Imam Asy-Syafi'i dan Ibrahim Al-Harbi, mengakui tanpa ada was-was dengan ketokohan Imam Ahmad. Seperti yang telah dinukilkan dalam kitab Sifat Al-Mufti wa Al-Mustafti, karangan daripada Ibnu Hamdan, Imam Asy-Syafi'i pernah berkata dekat beliau, Ahmadun imami fi thaman khisas, imami fil hadith, imami fil fiqh, imami fil Quran, imami fil lughah, imami fil sunnah, imami fil zuhdi, imami fil wara', imami fil faqr. Yang bermaksud, Imam Syafi'i kata, Ahmad ini adalah imam dalam 8 perkara. Beliau imam dalam hadis, fiqh, Al-Quran, lughah, yakni bahasa Arab, as-sunnah, az-zuhdi, al-wara' serta kefakiran. Dan daripada situlah Imam Ahmad memulakan kariernya, yakni kuliah hadisnya pada umur 40 tahun. Dan yang hebatnya, pada satu sesi hadis sahaja, seramai 5,000 orang telah mengikuti syarahan beliau. Dan sebahagian kecil daripadanya, iaitu 500 orang, telah mencatat huraian hadis daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi, wallahu a'lam bissawab, sampai di sini saja pembentangan saya. Dan saya serahkan pada pembentang seterusnya untuk poin selanjutnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhan Akmal bin Firdaus. Anometri D203131885. Baiklah, sekarang ni saya mahu membentangkan tentang hasil penulisan Imam Ahmad bin Hanbal. Sebelum saya memberitahu tentang hasil penulisan Imam Ahmad bin Hanbal, saya mahu menceritakan sedikit perjalanan beliau sebelum beliau dapat menghasilkan penulisan beliau. Imam Ahmad bin Hanbal sejak kecil lagi Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah menunjukkan minat yang mendalam terhadap ilmu pengetahuan. Beliau juga membawa dakwah dan kertas ke mana sahaja beliau pergi untuk mencatat sesuatu, yang mana nak menunjukkan kata beliau sangat-sangat minat terhadap
pengetahuan sampai membawa dakwah dan pen ke mana sahaja. Selain itu, beliau juga telah menghafaz Al-Quran dan sebilangan besar hadis sejak kecil lagi. Okey, seterusnya. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mendapat pendidikan awal di Baghdad, iaitu yang mana terkenal sebagai pusat ilmu pengetahuan. Beliau dibesarkan di sana dan mempelajari ilmu pengetahuan agama hingga menjadi seorang ulama terkemuka. Setelah beliau berusia 16 tahun, Al-Imam Ahmad bin Hanbal keluar dari Baghdad untuk mendalami ilmu pengetahuan dan pengalaman hidup. Beliau mengembara ke Kufah, Basrah, Syam dan Yaman untuk mempelajari ilmu hadis. Selain itu, disebabkan beliau mengalami kesempitan hidup, beliau terpaksa mencari wang untuk belajar. Tetapi beliau merasa bangga kerana dapat belajar dengan menggunakan wang yang diusahakan sendiri dan tidak menerima bantuan kewangan dari orang lain. Selain itu, selain beliau rajin menuntut ilmu, beliau juga tekun dan dalam melakukan ibadah seperti doa dan lakukan ibadah-ibadah yang lain. Berkat ketekunan beliau dalam melakukan ibadah seperti doa, beliau dapat menguasai ilmu hadis dengan baik. Selain itu, sebagai al-imam yang berjuang bagi menegakkan Islam melalui jihad keilmuan, Al-Imam Ahmad bin Hanbal tidak terlepas dari menghadapi fitnah, ancaman, bahkan tahanan penjara. Sebagaimana dimaklumi pada zaman kenaikan kerajaan Abbasiyah bermula 132 Hijrah, berlaku bukan sahaja pertikaian dari segi politik yang mana membawa kejatuhan pemerintahan kerajaan Umayyah di Syam, tetapi juga berlaku pertikaian intelektual. Itu adalah sedikit sebanyak perjalanan beliau sebelum beliau dapat menghasilkan penulisan beliau. Akhir sekali, beliau hasil usaha beliau dapat berjaya menghasilkan beberapa kitab, iaitu kitab yang terkenal yang bernama kitab Al-Musnad, kitab hadis yang terdiri dari beribu-ribu jilid yang mengandungi 40,000 hadis. Selain itu, beliau dapat menghasilkan kitab tafsir Al-Quran, kitab An-Nasakh wal Mansukh, kitab Ta'atir Rasul, kitab Al-Ilal, kitab Manasikul Kabir dan kitab Manasikul Saghir. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ahmad Muassasbi bin Sufri Madi, di mana saya akan meneruskan pembentangan ini dengan sumbangan Imam Ahmad Hanbal. Imam Ahmad Hanbal meninggalkan aliran mazhab Hambali dalam bidang perundangan Islam. Selain itu, beliau telah meninggalkan sumbangan ilmu terutamanya dalam bidang hadis dan fiqh. Beliau juga telah menghasilkan kitab seperti Al-Musnad yang mengandungi 40,000 yang telah menjadi rujukan umat Islam dalam bidang hadis pada hari ini. Beliau juga adalah seorang yang teliti dalam menentukan kesahihan sesuatu hadis untuk melindungi dari unsur penipuan dan pemalsuan. Antara beberapa sumbangan kitab yang masyhur daripada Imam Ahmad ialah Tafsir Al-Quran, An-Nasakh wal Mansukh, Kitab At-Tarikh, Kitab Al-Ilah, Kitab Ta'at Ar-Rasul, Al-Musnad, Ilmu Fiqh dan Ilmu Kalam. Beliau juga telah membuka kelas-kelas pengajian, iaitu pengajian umum dan pengajian khusus. Kelas pengajian tersebut diadakan di masjid-masjid dan mendapat sambutan yang luar biasa daripada orang ramai. Bilangan orang yang mendengar syarahannya bagi setiap kelas dianggarkan dalam 5,000 orang untuk satu kelas.
Sekian saja daripada saya dan kumpulan saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.